Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada pagi ini kita baca dari surah Al-Baqarah ayat 246, muka surat 40. Muka surat 40 ayat 246. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت
يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده
قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين بسم الله الرحمن الرحيم Alhamdulillah, puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Agung, yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang memiliki hati-hati manusia, dan dialah yang menyiraminya dengan hidayah dan petunjuk. Dialah juga yang memberikan istiqamah dan ikhlas
Dialah Allah Tuhan yang maha memiliki jasad dan ruh bagi manusia. Darinya kita datang, kepadanya jugalah kita kembali. Selawat dan salam atas Nabi junjungan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia sehinggalah ke hari kiamat. Baik, alhamdulillah, hari ini sekali lagi kita akan baca atau tadabbur kita hari ini dari ayat 142. Ayat 142 surah Al-Baqarah. Iaitulah cerita semalam kita dah sebut sikit tentang kisah pertukaran kiblat. Allah Subhanahu wa taala kata, sayaqulu as-sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Maksudnya orang-orang bodoh. Sufaha ni bodoh, Allah panggil sebagai bodoh. Orang-orang bodoh akan berkata, apa sebabnya yang menjadikan orang Islam ni berpaling dari kiblat yang mereka adab selama ni? Dulu mengadap Baitul Maqdis, ini Masjidil Aqsa di Baitul Maqdis. Sekarang mengadap Kaabah di Makkah. Maka orang-orang bodoh akan kata, kenapa nak berpaling daripada kiblat yang dulu? Apa yang menyebabkan orang Islam berpaling daripada kiblat yang selama ni mereka hadap? Lalu Allah Ta'ala perintahkan kepada Nabi untuk berkata, qul lillahil masyriqu wal maghrib, dan katakanlah wahai Muhammad, timur dan barat adalah kepunyaan Allah. Yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Allah yang memberikan petunjuk hidayah kepada siapa yang dia kehendaki ke jalan yang lurus. Sambung lagi ayat. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, dan demikianlah kami jadikan kamu wahai umat Muhammad satu umat yang pilihan lagi adil. Ummatan wasata diterjemahkan sebagai umat pilihan lagi adil oleh Syekh Abdullah Basmih. Diterjemahkan juga umat pertengahan. Wasata ni juga disebut pertengahan. Diterjemahkan juga sebagai umat yang terbaik. Ummatan wasatan. Kita akan detailkan dalam huraian nanti. Litakunu syuhada'a 'alan nas, supaya kamu layak menjadi orang yang memberi keterangan kepada umat manusia. Kamu akan menjadi saksi kepada umat manusia. Wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida, dan Rasul akan menjadi saksi ke atas kamu, umat ni. Allah jadikan kamu umat pertengahan, umat terbaik, supaya kamu boleh jadi saksi untuk umat-umat lain, dan supaya Rasul kamu menjadi saksi untuk kamu. Faham? وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا, tidaklah kami jadikan kiblat
yang dulu kamu menghadapnya, illa lina'lama man yattabi'ur rasul, kecuali kecuali untuk mana dia sini tentang yang benar, dan Rasulullah pula akan menjadi saksi sebenarnya kiblat kamu ialah Kaabah, dan tiadalah kami jadikan kiblat dahulu melainkan untuk menjadi ujian bagi melahirkan pengetahuan kami tentang siapa yang benar-benar mengikut Rasul, mimman yanqalibu ala aqibai, dan siapa pula yang berpaling tadah. Wa in kanat lakabiratan illa 'alal ladzina hadallah, dan sesungguhnya peralihan kiblat itu adalah amat berat untuk diterima kecuali kepada orang-orang yang telah diberikan Allah petunjuk hidayah. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ, dan Allah tidak akan menghilangkan bukti iman kamu. Innallaha bin-nasi laraufur rahim, dan sesungguhnya Allah amat melimpah belas kasih dan rahmatnya kepada orang-orang yang beriman. Habis terjemahan. Baik, dua ayat ni kalau kita baca ni sebenarnya huraian dia panjang. Di dalam ayat ni terkandung banyak sangat jawami'ul kalim, kita panggil. Jawami'ul kalim ni benda yang sebut sikit tapi dia punya maksud tu sangat besar. Di dalamnya ada cerita mula-mula sekali siapa dia yang Allah Ta'ala sebut bodoh tu. Di dalamnya ada pernyataan Allah ni memiliki timur dan barat. Di dalamnya ada cerita pertukaran kiblat. Di dalamnya ada cerita tentang ummatan wasata. Di dalamnya ada tujuan Allah menukar kiblat. Dan di dalamnya ada apa hukum salat kiblat sebelumnya. Dan di dalamnya ada juga Allah menggunakan perkataan iman untuk menggambarkan salat. Semua ni huraian dia panjang. Walaupun dua ayat ni huraian dia panjang, kita pergi ambillah satu-satu insya-Allah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, pertama sekali Allah Ta'ala kata sayaqulus sufaha'u minan nas, berkatalah orang-orang yang bodoh dari kalangan manusia. Siapa dia ni? Siapa dia yang disebut sebagai bodoh ni? Mereka adalah wahum ahlul kitab, mereka ialah orang yang diberikan Alkitab tapi tidak beriman dengannya. Yahudi lah, sebab masa tu ada Yahudi. Termasuklah juga ialah golongan munafik yang ada di Madinah yang terlibat dengan kisah ni. Jadi kumpulan yang terlibat dengan kisah ni pertama kumpulan Yahudi. Sebab dulu dia menghadap kiblat Baitul Maqdis ni kiblat Yahudi. Kemudian yang kedua terlibat dengan kisah ni geng-geng munafik. Kesemuanya mereka ni secara umum orang yang ada kitab, belajar agama tapi berpaling daripada agama.
Lalu orang macam ni Allah Ta'ala kata as-sufaha. Kalau kita ingat, Allah dah sebut dah cerita tentang geng munafik ni di awal surah Al-Baqarah. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nas qalu anu'minu kama amanas sufaha ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah seperti mana orang lain beriman, mereka pun jawab, apakah kami nak beriman seperti mana orang-orang yang bodoh? Kata dia. Allah pun jawab, ala innahum humus sufaha, sebenarnya mereka lah yang bodoh, tapi mereka tak tahu bahawa mereka itu bodoh. Siapa yang dimaksudkan dalam ayat ni? Munafik. Golongan munafik ni dia ngaji dengan Nabi. Nabi ada depan dia, dia semayang belakang Nabi, tapi dalam hatinya, zahirnya keimanan, dalam hatinya mereka menyembunyikan kekufuran. Sebab itu kita ni muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, payah tahu nak sama apa hak kita belajar dengan apa hak kita nak buat dan apa yang ada di dalam hati kita. Ni dia panggil as-sidqu. As-sidqu ni benar atau jujur. Nak sama hak kita mengaji dengan hak kita buat, payah dah. Dan nak sama hak kita buat dengan hak dalam hati kita, lagi payah. Betul tak? Ramai orang mengaji setakat dengar je lah. Lepas tu bila bab buat, tak sama dah hak dia buat dengan hak dia mengaji. Lepas tu hak buat dah ni, dah sikit dah hak buat dah ni, nak bagi sama hak dalam hati ni, jujur dia buat kerana dia sayang kepada sunnah Nabi, kerana dia nak mencintai agama Nabi, kerana dia nak taat kepada Allah, dia buat ikhlas kerana Allah. Nak sama jujur hati ni dengan hak buat ni, Allahu Akbar, lagi payah daripada hak mula-mula. Sebab tu golongan munafik ni disebut sebagai golongan yang bodoh. Dan mereka inilah yang takwil bila berlaku peristiwa pertukaran kiblat. Dia takwil, kenapa tukar kiblat? Dia takwil. Allah Ta'ala jawab, qul lillahil masyriq wal maghrib. Ikut Allah lah nak tukar. Moga Allah dia pemilik timur dan barat. Kalau Allah Ta'ala suruh kita ngadak ke timur, kita ngadak ke timur. Kalau Allah suruh kita ngadak ke barat, kita ngadak ke barat. Pasal apa? Kita bukan masalah timur atau barat. Kita isu dia utama ialah beriman kepada Allah. Isu paling utama taat kepada perintah Allah. Andai kata hari ni Allah Ta'ala suruh kita ni menghadap kiblat, bukan kita lah, tak boleh kata andai kata macam tu, tak betul lah, sebab kita tidak Rasul. Andai kata zaman tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk menghadap tempat lain pula contohnya, kita tetap akan taat kepadanya. Pasal apa? Sebab kita bukan masalah Kaabah ke Baitul Maqdis. Masalah paling utama ialah apa yang Allah Ta'ala perintahkan. Itulah tempat duduk kita sebagai orang yang beriman. Dan itulah yang berlaku pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Nabi ni sallallahu alaihi wasallam, dia ni sayang kepada kiblat Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim kiblat dia di Kaabah. Dia yang bina Kaabah. Somehow kiblat Yahudi Baitul Maqdis.
Lalu Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan di awal permulaan Islam, kiblat orang Islam ni menghadap seperti kiblatnya Yahudi. Kenapa tujuan dia buat macam? Pertama, kita boleh kata ikut Allah Taala, muka dia kiblat dia. Tapi bila ulama bahaskan, antara hikmahnya ialah supaya nak tarik hati ahli kitab, yang mana mereka ni pada masa tu ramai di Mekah ada geng-geng Nasrani, termasuklah yang tulis kitab Injil. Di Madinah ada Yahudi. Jadi awal Islam, Allah Ta'ala nak tarik hati mereka ni, Allah Ta'ala suruh ngadap ke Baitul Maqdis. Hatta waktu Nabi solat di Mekah depan Kaabah pun, kiblat Nabi masa tu Baitul Maqdis. Tapi tak ada masalah, oleh kerana kiblat Kaabah ni dia bersifat keliling, boleh keliling, maka Nabi SAW duduk belah arah Kaabah yang menghadap Baitul Maqdis. So kalau Baitul Maqdis duduk apa tu, dia macam gerhana lah tuan-tuan, gerhana 3 planet kan. Kalau dia kata walaupun semayang menghadap Baitul Maqdis, tapi Kaabah dengan Baitul Maqdis tu jadi sejajar. Nabi duduk belakang, Nabi Kaabah, Baitul Maqdis. Jadi dalam masa yang sama Nabi tetap menghadap Kaabah, dan dalam masa yang sama Nabi menghadap Baitul Maqdis. Tak ada masalah. Masalah berlaku bila Nabi SAW berhijrah ke Madinah. Sebab bila Nabi berhijrah ke Madinah, apa yang Nabi buat di Mekah tu sejajar tadi tak boleh buat dah. Sebab Nabi jadi duduk tengah, sama ada menghadap Baitul Maqdis ataupun menghadap Kaabah. Nabi dah jadi di tengah antara 3 tu. Kalau di Mekah tak apa, Nabi oleh kerana sifat Kaabah ni dia keliling, Nabi boleh duduk belakang, Nabi jadi hujung sekali, Kaabah tengah, Baitul Maqdis hujung. Tapi bila sampai ke Madinah, Nabi tak boleh buat, sebab Madinah duduk tengah, Baitul Maqdis duduk atas, Mekah duduk bawah. So imma Nabi menghadap Baitul Maqdis, wa imma Nabi menghadap Kaabah. So Nabi diperintahkan tetap menghadap Baitul Maqdis dulu mula-mula hijrah. Dan Nabi SAW pada masa tu sempat solat menghadap Baitul Maqdis lebih kurang 16 atau 17 bulan. Setahun lebih ya. 16 atau 17 bulan. Jadi Allah Ta'ala kata apa dalam ayat ni? Mula-mula Allah Ta'ala kata, Qul lillahil masyriqu wal maghrib. Terpulang Allah lah. Nak ngadap mana? Bagi Allah timur dan barat. Kalau dia suruh menghadap timur pun hak dia, kalau dia suruh menghadap ke barat pun hak dia. Tak ada masalah. Yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Dan dia Allah memberi petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki kepada jalan yang benar, jalan yang lurus. Okey. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala cerita ayat yang kita betul-betul cerita pertukaran kiblat tu, ayat yang 144. Tapi kita berdasarkan hadis yang ada dalam tafsir ni, maka setelah daripada 17 bulan tu Nabi duduk semayang, dalam keadaan Nabi duduk pandang je ke langit. Pandang ke langit ni bukan pandang saja dak, memandang dalam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana Nabi rindu kepada kiblatnya Nabi Ibrahim. Ini Nabi rindu kepada kiblatnya Nabi Ibrahim alaihi salam. Lalu setelah daripada tu turunlah ayat Quran 144 ni,
Allah Ta'ala suruh tukar kiblat ke arah Kaabah. Maka bila tukar kiblat ke arah Kaabah, muncullah satu, orang panggil argumen, satu hujah di kalangan mereka geng-geng, terutamanya munafik. Apalah berlaku kepada salat habis tu tak sah habis lah solat sebelum daripada ni. Nah, jadi seolah-olah Muhammad ni tak betul. Dulu suruh mengadap lain, lepas tu mengadap lain pula, habis rosak habis solat orang sebelum daripada ni. Itu antara perkara yang timbul masa tu lah. Okey. Sehingga mereka kata aiqalu ma lihaula taratan yastaqbiluna kadza wa taratan yastaqbiluna kadza. Orang munafik, orang kafir, orang yang ragu-ragu daripada kalangan Yahudi, orang yang menyimpang daripada hidayah, mereka kata apa Islam? Kejap belah sana, kejap belah sini, tak firm, jenis flip flop bahasa kita lah ni, kejap sana kejap sini. Isu dia ialah bukan masalah kita flip flop, isu dia taat kepada Allah tu. Jadi Allah Ta'ala pun jawab, walillahi kullillahil masyriq wal maghrib yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. Untuk jawab apa yang mereka kata tentang salat, ada lepas daripada ni kita baca. Jadi Allah Subhanahu wa taala kata, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Jadi kalau dia kata Yahudi itu lebih baik ni, kerana orang Islam pun menghadap kiblat Yahudi, tiba-tiba bila berpaling daripada kiblat Yahudi, dia pun rasa Islam lebih lekeh daripada Yahudi. Dulu menghadap kiblat Yahudi, kita geng orang Yahudi kata. Sebab pada Yahudi ni, mereka ni supreme atau superior, orang yang sangat-sangat hebat, anak emas Tuhan. Bila Islam menghadap kiblat mereka, dia rasa kita ni satu geng. Bila Islam ni tukar kiblat ke arah Kaabah, bertambahlah mereka kebencian terhadap Islam. Lalu Allah Subhanahu wa taala menyatakan, walaupun orang Yahudi anggap mereka tu yang terbaik, Allah Taala kata, kami jadikan kamu umat Islam sebagai umat yang terbaik, ummatan wasata. Baik, saya sebut di awal tadi ummatan wasatan. Ummatan wasatan ni diterjemahkan umat pilihan, umat pertengahan, umat yang terbaik. Dan ketiga-tiga makna ni melengkapi antara satu sama lain. Kalau kita kata umat Islam ni umat yang pertengahan, pertengahan kita ni bukan makna pertengahan antara betul dengan salah, jadi kita duduk tengah, kadang-kadang betul, kadang-kadang salah. Tidak begitu. Itu sifat munafik. Munafik ni dia duduk tengah. Orang Islam pun dia baik, orang kafir pun dia baik. Waktu dia duduk tengah, dia kira dia cover belakang. Harmoni geng munafik ni. Boleh faham? Tapi pertengahan yang Allah maksudkan bukan pertengahan antara iman dan juga kafir. Pertengahan disebut sederhana ni antara melampau dalam mempertuhankan sesuatu makhluk selain daripada Allah, dan antara yang melampau dalam menafikan ketuhanan. So dia satu umat yang beriman kepada Allah, tidak melampau ke arah mempertuhankan sesuatu selain dari Allah, dan tidak juga melampau daripada kufur kepada selain, kufur kepada Tuhan selain, kufur dengan Allah Subhanahu wa taala. Pertengahan kita tu pertengahan antara melampau dengan terlalu tidak beragama. Begitu juga disebut sebagai umat pilihan.
Kerana Allah telah memilih umat ni menjadi umat yang terbaik. Jadi bukan maksud pertengahan ni duk tengah antara betul dengan salah, dah. Pertengahan ni maksudnya dia paling tinggi. Dia sebut macam pertengahan sifat piramid, kerana yang paling tengah adalah yang paling tinggi. So sifat tengah di sini adalah sifat maksud terbaik dan terpilih. Lalu hari ni umat Islam, kalau dia nak jadi yang terbaik, dia mesti kembali kepada Islamnya yang Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bukan dia melabelkan Islam Nabi itu sebagai ekstrim. Ada orang anggap Islam cara Nabi ni ekstrim, Islam cara moden ni ini yang terbaik pada dia, seolah-olah dia pertengahan antara hak Nabi dengan yang hak orang panggil melampau lagi dia. Jadi dia ambil tengah-tengah, dia harmoni, tak lawan orang Islam, tak lawan orang kafir, ataupun sayang kepada orang Islam, sayang kepada orang kafir. Dia duduk tengah. Itu bukan pertengahan yang dimaksudkan dalam agama. Pertengahan yang dimaksudkan ummatan wasatan ialah umat yang mengikut petunjuk Allah, seperti mana ayat ni turun kepada golongan yang taat setia dengan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah maksud umat pertengahan. Pertengahan iaitulah yang terbaik, dan yang terbaik itu ialah mengikut apa yang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau orang kata, oh kita orang Islam tak boleh ekstrim, tak boleh lawan orang kafir, tak boleh jihad, kita katakan yang mengajarkan jihad adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. So kalau orang kata jihad tu tidak harmoni, maka Nabi lebih harmoni daripada demo, dan Nabi sendiri baginda memimpin pasukan jihad untuk melawan kekufuran. So kita nak kata macam mana? Nabi ekstrim? Tak. Nabi terbaik. Kalau orang tu kata sikit-sikit syirik, orang ni ekstrim, tak boleh jumpa benda, sampai nak pecahkan patung-patung ni, kita kena bagi kebebasan untuk orang kafir untuk sembah patung-patung dia. Kita bukan nak ajak pecah patung, tapi nak kata siapa yang kata macam tu, dia lupa Nabi Ibrahim alaihissalam pernah memecahkan patung-patung, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah menguasai Kaabah, baginda keluarkan semua patung-patung daripada Kaabah. Dan itu bukan ekstrim, itulah yang terbaik, kerana itu dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. So hati-hati dengan pemikiran liberalisme yang membawa pemikiran Islam ke arah cara berfikir mengikut acuan akal mereka, kerana mereka meletakkan Islam ni terbaik bila harmoni antara semua agama. Maka kitalah pertengahan. Boleh pergi belakang dengan Yahudi kita okey, Nasrani kita okey, dia gini kau semua berhala pun kita okey belakang, yang penting kita harmoni je. Itu adalah pemikiran yang bahaya, kerana waktu ayat ni turun, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga diperintahkan untuk memerangi kesyirikan. Waktu ayat ni turun, Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan memerangi kemunafikan. Dan waktu ayat ni turun, Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk membasmi kemaksiatan dan segala kemungkaran yang ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi pertengahan bukan maksud kita terlalu bermudah-mudahan. Sama juga orang panggil Islam itu mudah. Islam itu mudah. Jangan suka hukum orang tu ahli syurga, ahli neraka. La ilaha illallah. Islam itu mudah ikut acuan Nabi. Tak boleh samalat diri. Mudahnya Islam
solat duduk. Tak boleh solat duduk, mudahnya Islam, solat baring. Tak boleh solat baring dengan isyarat, mudahnya Islam. Tapi jangan sampai tak solat. Dia pun ambil mudah, Islam tu mudah, tak solat pun tak apa. Awak janganlah hukum orang tak solat tu ahli neraka. Ekstrim namanya. Itu penafsiran liberal. Jadi Allah Ta'ala kata, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Allah jadikan kamu umat yang terbaik. Terbaik di sini ialah mengikut acuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang Nabi ajar kepada kita, daripada A sampai Z, semua ajaran Nabi adalah yang terbaik. Okey? Adalah yang terbaik. Kalau ada orang kata macam-macam isu-isu terhadap Islam, maka kita jawapan dia, apa yang Nabi buat tetap yang terbaik. Apa yang Allah Ta'ala wahyukan tetap yang terbaik, walaupun pandangan manusia kata tidak. Hukum pembahagian harta pusaka nampak macam lelaki lebih daripada perempuan. Mereka pun dosak kebersamaan gender. Wanita patut dapat sama dengan lelaki. Kita katakan pembahagian Allah tetap yang terbaik. Pasal bila dibahas, rupanya memang berat beban yang dipikul oleh lelaki, lalu Allah Subhanahu Wa Taala memberikan darajah kemuliaan bagi mereka lebih tinggi daripada wanita. Dan itu yang terbaik. Apa juga urusan agama, bila hak Nabi ajar itu yang terbaik. Jangan kita cari hak lebih baik daripada tu sampai pekat ginilah, tak payah solat lah. Tak payah solat tu bukan option. Solat juga walaupun dalam keadaan baring, walaupun dalam keadaan kelip mata sekalipun. Baik muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, itu tafsiran kepada wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas, supaya kamu ni sebagai umat yang terbaik menjadi saksi bagi sekalian manusia. Sekalian manusia ni siapa? Sekalian umat-umat lain. Kerana kita ni umat yang terakhir, dan kita tahu sejarah semua umat-umat sebelum ni. Hak Allah Ta'ala bagi tahu kita lah. Jadi umat Islam ni akan menjadi saksi kepada apa yang telah berlaku sebelum daripada itu. Dan yang paling utama lagi, wa yakunar rasulu alaikum syahida. Rasul pula akan menjadi saksi untuk kamu. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita ni kena ingat, hati-hati ni, kena ingat molek ni. Hari ni kita mengaku Islam. Hari ni kita mengaku Islam. Dan kita menyangka dan kita berharap Islam yang kita buat ni akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan ayat, takkanlah Tuhan tak terima. Tapi jangan lupa, bila kita kembali ke akhirat, untuk Islam kita diterima, Allah Ta'ala akan panggil seorang saksi untuk mempersaksikan keislaman kita. Apakah Islam yang kita buat ni sama dengan Islam yang Allah nak? Kerana Islam ni milik Allah. Jadi ada seorang saksi akan mempersaksikan apakah Islam yang kita buat ni sama dengan Islam yang Allah Ta'ala nak. Dan saksi itu siapa dia? Rasul Allah untuk kita. Kita ni buat benda-benda, kena fikir akhirat esok Nabi nak terima tak kita ni? Hari ni memang kita mengaku kita umat Nabi, tapi Nabi mengaku tak kita umat dia? Tu dia soalan dia.
Lepas tu bila kita dibentangkan amalan kita di hadapan Allah, Nabi nak mengaku tak ini Islam hak dia ajar. Kita masuk meeting, contohlah, dibuat sesuatu, dalam meeting hari tu kita bincang lain. Kenapa jadi lain? Akhir sekali apa buat? Yang ni saya tak nak sign, saya tak nak endorse. Macam mana? Lain ni. Betul tak? Maka dia berlepas diri daripada apa yang dia putuskan. Pasal apa? Ni bukan hak saya kata. Nabi dia ajar kita syariat. Boleh kat kita pergi buat lain daripada hak dia ajar. Sampai hari akhirat kita akan dipersaksikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada apa yang kita lakukan, dan hak jadi saksi untuk kita siapa? Nabi. Mana bukti dia? Ayat ni. Wa yakunar rasulu 'alaikum syahida, dan Rasul akan menjadi saksi ke atas kamu. Sebab tu apa-apa kita buat hari ni, tolonglah sangat-sangat bandingkan dengan apa yang Nabi kita ajar. Tolonglah sangat-sangat. Bukan untuk orang lain, untuk kita. Supaya nanti bila sampai di hari akhirat, kita bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, waktu Nabi diminta untuk mempersaksikan apa yang kita buat, Nabi kata, betul seperti mana yang aku ajar. Ada satu hadis yang menunjukkan Nabi ni akan tunggu umat dia di kolam dia, telaga Kausar, Haud. Hak Kausar ni dalam syurga, tapi ada air yang mengalir daripada Kausar ni yang duduk di padang mahsyar. Air itu daripada sungai Kausar. Jadi kita panggil Haud, kolam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waktu manusia duduk kepanasan pada mahsyar, datu selepas daripada manusia diizinkan untuk bergerak, maka Nabi akan pergi dulu. Mula-mula sebelum daripada bergerak tu tak boleh nak buat apa. Dahaga yang amat sangat, tak boleh nak kata apa. 50,000 tahun disebut dalam tafsir, manusia ni akan duduk di pada mahsyar, tak bergerak ke mana-mana. Sebab tu dipanggil yaumul mauqif. Mauqif ni tempat berhenti. Berhenti duduk di situ tak gerak. Selama berapa? 50,000 tahun. Setelah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam minta dengan Allah syafaat yang teragung, maka Allah Taala kata Allah Taala akan adili manusia. Maka bermulalah proses pengadilan, dan lepas daripada tu manusia bergerak daripada padang mahsyar, nak pergi ke timbangan, nak pergi ke titian sirat, nak pergi ke sampailah nak masuk syurga nanti. Semua pun perjalanannya. Daripada perjalanan tu sampai bila dah bergerak tu, Nabi akan pergi dulu. Nabi kata, ana faratukum fil haud, aku akan pergi dulu. Sampai di telaga, Nabi tunggu umat dia. Nabi tunggu umat dia. Dan Nabi kenal. Nabi SAW kata, umat dia ni akan bangkit hari akhirat dalam keadaan bercahaya kepala, kaki dan tangan. Kesan daripada anggota wudu. Nabi kenal. Maka Nabi sambut umat dia, mari ahlan bahasa mudahlah ni. Kolam Nabi itu luah besar, bilangan gelasnya seperti bintang di langit, banyaknya. Jadi umat dia yang berbilion-bilion. Hari ni saja umat Islam ada 2 bilion hari ni. The existing Muslim lala ni, Islam yang ada, Muslim yang hidup ni ada 2 bilion. Campur hak mati tu, campur hak akan mari lagi, tak tahu berapa banyak. Umat Islam berbilion-bilion. Mari, sebab tu dalam cerita pada mahsyar tu, Nabi SAW kata, aku tengok memenuhi ufuk. Tengok, ingat kau umat Nabi dah, rupanya baru umat Nabi Musa, Bani Israel. Tengok kepada ufuk satu lagi, penuh lagi, penuh sungguh, umat ramai. Jadi Nabi SAW bangga umat dia ramai.
Semua yang ramai ni pakat mari berlaku dekat kolam Nabi. Bila sampai ke kolam Nabi, Nabi jemput minum, sila minum. Pasal umat Nabi boleh minum daripada kolam. Tengah-tengah ada orang nak mari minum tu, ada yang dihalang, malaikat halang, tak boleh minum, tak boleh pergi. Sehingga Nabi SAW kata, tu pun umat aku juga tu. Lalu malaikat dikatakan kepada Nabi SAW, kamu tak tahu apa yang mereka buat lepas daripada kamu mati. Lepas Nabi tak ada, mereka dah ubah syariat Nabi. Dia buat tak serupa dengan hak Nabi ajar. Bila Nabi dengar macam tu, dalam hadis tersebut Nabi kata, suhqan, bu'dan, celakalah mereka, jauhlah dia. Nabi pun tak terima dia mari pada telaga Nabi. Sebab tu orang yang nak minum air daripada kolam Nabi, mesti dalam hari ni dia fikir hak dia buat ni serupa tak dengan hak Nabi ajar. Sebab ayat wa yakunar rasulu alaikum syahida. Rasul dia akan menjadi saksi untuk kamu di akhirat nanti. Saksi bahawa apa yang kita buat hari ini sama dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab orang yang terima syariat itu daripada Allah adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu hari ni kita usaha ajak masyarakat, ajarkan mereka Quran, ajarkan mereka sunnah Nabi, ajarkan hadis-hadis Nabi. Tujuannya bukan untuk kita, bukan untuk orang yang mengajar dak. Tujuannya untuk kita semua hari ni bila sampai ke hari akhirat, kita berhujjah di hadapan Allah, ya Allah, aku ikut hak Nabi mu ajar. Dan bila sampai depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan anggota yang bercahaya, sampai depan kolam Nabi, Nabi sambut kita tanpa dihalang oleh malaikat. Dan kita harapkan Nabi acknowledge kita sebagai umat dia. Nabi mengaku. Kita nak gitu. Jangan kita ni bertepuk sebelah tangan. Kita je mengaku umat Nabi, Nabi tak mengaku umat dia. Apa sebab Nabi tak mengaku umat dia? Dalam hadis yang lain Nabi kata, faman raghiba an sunnati falaisa minni. Siapa yang tak suka kepada sunnahku, siapa yang tak suka kepada apa yang aku ajar, siapa yang tak nak ikut cara aku, falaisa minni, bukan dari kalangan umatku. Siapa kata lagu tu? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, termasuk sunnah Nabi ialah bersungguh-sungguh di akhir Ramadan. Jadi alhamdulillah hari ni kita dah 20 Ramadan. Malam ni kita masuk malam 21 Ramadan. Maka bermula malam ni Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau ikut hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak lagi tidur dengan isteri dia. Bermula malam ni Nabi akan kejutkan isteri-isteri dia. Nabi akan hidupkan malam dia di masjid dan di rumah dengan amal ibadah. Maka kita kata sunnah ni kita hidupkan. Marilah pakat penuh masjid malam ni. Lagi lama duduk lagi banyak pahala. Kalau nak iktikaf penuh, masuk malam 21, keluar malam raya penuh full 10 hari. Kalau tak boleh penuh, ambil malam saja, masuk maghrib, keluar subuh, esok pergi kerja. Kalau tak boleh penuh juga, masuk maghrib, keluar lepas isyak, lepas tarawih, ataupun sampai qiyam sebelum subuh balik. Kalau tak boleh penuh juga, isyak, tarawih. Tapi sebanyak mana yang kita mampu, ikhtiarkan diri kita melazimkan diri dengan masjid, melazimkan diri dengan ibadah, melazimkan diri dengan bacaan Al-Quran. Kerana inilah waktunya kita nak sampai ke garisan penamat.
macam orang lari maraton, lagi dekat dengan garisan penamat maka lagi laju. Masa itulah ni kita dah sampai ke garisan, hampir kepada garisan penamat. 10 hari ni adalah 10 yang sangat istimewa. Maka bersungguh-sungguhlah kita dalam menghidupkan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan jangan dilupa doa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna, dan juga beberapa doa-doa yang lain walaupun ada status dia dipertikaikan, tapi maknanya lagi banyak doa, banyak baca Quran, banyak sedekah, banyak ibadat, banyak zikir, banyak habis semua sekali sedaya yang kita mampu, insya-Allah. Berbaktilah kepada jiran, tetangga, kau buat baik kepada ibu bapa kau, termasuk semua. Buatlah banyak-banyak, kerana inilah waktunya kita memburu sebaik-baik malam dalam setahun, iaitulah malam Al-Qadar. Malam ni gendang dipalu lah bahasa kita, tapi sebabnya tak palu gendang pun. Tapi malam ni bermulalah pemburuan seluruh dunia. Orang-orang akan mencari malam Al-Qadar. Berbahagialah bagi mereka yang menemuinya dengan amal ibadah, dan rugilah bagi orang yang mensia-siakannya. InsyaAllah muslimin dan muslimat, besok hari kita akan masuk, ada kelas lagi, dan rasanya esok hari saya nak baca 3 muka surat pula pagi. Lagi banyak, lagi sikit kuliah tak apa, tapi biar Quran kita lagi banyak. So menyahut seruan menambahkan kapasiti ibadat. Esok tadabbur kita baca, talaki kita baca 3 muka surat. Lepas tu kita tadabbur pula, dan insya-Allah kita boleh duduk di masjid. Alhamdulillah, jazakumullah khairan, pihak masjid benarkan kita untuk iktikaf. Jadi siapa-siapa nak duduk sepanjang hari di masjid pun, masjid buka. Pagi kau, petang kau, malam kau, masjid buka 24 jam dah ni. Ya, alhamdulillah, jazakumullahu khairan bagi pihak Masjid Nurul Islam yang telah memberikan ruang untuk buka masjid di akhir Ramadan ni kepada seluruh umat Islam di sekitar dan juga di lain-lain tempat. Mudah-mudahan kita semua menimba pahala sebanyak-banyak dan meraih syurga Allah Subhanahu wa taala dalam Ramadan ini. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.